Okay, sekarang ni kisah dia kan, kita jumpa malam ni. Kita nak bincang pasal account tau. Sebab apa? Sebab midterm kita dah dekat. Okay. Midterm kita 20-11. Itulah. Dah lah kita semua tak ada basic tau. Macam berat lah sikit. Jadi aku rasa macam kalau kita masih lagi sebenarnya nak Okay, chapter 1 ni kan, chapter 1 ni pada aku yang aku faham lah tentang apa nama tu, tentang account kan, apa nama tu lagi tentang dia punya syarikat-syarikat apa semua tu, aku tak faham lah. Macam siapa yang agak-agak macam faham sikit chapter 1 ni? Kejap. Sebelum tu aku nak cakap something boleh tak? Sebab aku terkejut ni. Sain, dia whatsapp aku. Dah banyak kali tau dia whatsapp aku, dia minta pinjam duit. Sama tu. Dia meminta dengan aku juga. Aku pun sekali. Dia kata nak pinjam duit. Weh, ni lain macam kan kat semua orang yang minta duit. Itulah pasal. Tahu banyak dia hutang orang macam ni. Z, apa kata kan kalau kau ajak dia masuk dalam ni kan, kita settle lah. Jaga baik. Setuju? Sekejap aku ajak dia. Korang study apa? Nak join juga? Izan, ni kita orang study account tau. Jadi kita orang ajak kau dalam ni korang ada benda sikit. Korang study apa? Nak join juga? Okay, macam ni Izan, kita orang study account tadi. Tapi kita orang ajak kau dalam ni kita orang ada benda sikit nak sembang sikit, boleh? Uish, seriusnya? Jangan serius sangat tu, takut aku. Kita orang dah dengar dah tadi Ehsan. Hakim, Haris, Aziz dapat WhatsApp bersama kot. Okay, macam ni Izan. Kita ni kan, kita member kan. Kita dah lama dah member. Sekarang ni kan, kau jangan nak malu-malu lah. Kalau kau ada masalah ke, datang lah. Sembang kita orang share. Kalau kita boleh settle kan. Betul, aku setuju dengan Risha. Kita kan dah lama kawan, bukannya baru. Kita member kenalah tolong-menolong. Okay, macam ni. Sebenarnya, aku tak tahu ada aku pergi mana. Asal dapat je habis. Kau tak buat senarai ke apa yang kau beli? Ada aku buat, tapi tak konsisten. Dah tu kenapa kau asyik pinjam duit orang je ni? Sebab aku banyak hutang lah. Aku hutang daripada kawan, lepas tu aku bayar dekat kawan aku. Lepas tu bayar kat kawan-kawan lain. Sekarang cerita aku orang banyak hutang. Wish, tak elok macam tu. Kalau macam tu, takkan habis lah hutang kau. Ni aku nak tanya Sal, hutang kau banyak sangat ni. Aku tak berapa ingat lah. Yang pasti aku banyak habis kat jalan-jalan lah. Banyak ke duit yang kau keluarkan dalam masa sebulan? Ada dalam 7-8 kali sebulan. Lepas tu yang kau keluar banyak-banyak tu, kau tahu tak cara nak urus duit? Itulah, pengurusan duit kan penting. Tak kisahlah kau nak enjoy macam mana pun. Tapi still kau kena urus duit kau.
Betul. Sekurang-kurangnya kena ada list dalam perbelanjaan kita ni setiap bulan. Betul lah tu. Cuma aku terlalu pandai lah nak buat. Mula-mula kau kena tahu matlamat kewangan kau. Baru kita boleh rancang perbelanjaan kita ni. Ni, Abang kau tahu tak yang kau tengah kena beban dengan hutang ni? Tak pun weh. Tak boleh lah macam tu. Diorang berhak tahu kan. Dan kau juga kenalah bincang dengan diorang nak selesaikan masalah kau ni. Kalau tak, takkan settle lah masalah kau ni. Okay. Kalau pada korang, macam mana aku nak selesaikan masalah ni? Langkah yang pertama yang Ihsan perlu buat adalah dengan menetapkan matlamat dalam kewangan. Langkah ini adalah proses yang pertama dalam sesebuah pengurusan, iaitu perancangan. Menurut buku pengurusan di Malaysia dari perspektif Islam yang dikarang oleh Azman Cik Umar, mendefinisikan perancangan sebagai satu proses menentukan objektif yang dikehendaki oleh sesebuah pihak pengurusan atasan organisasi. Pengurusan kewangan yang teratur dan berperancangan akan membantu mensejahterakan kehidupan kita pada masa hadapan. Jadi, Ihsan perlu membuat inisiatif baru bagi mengubah sikap Ihsan dalam pengurusan kewangan. Allah SWT juga pernah berfirman, sesungguhnya pembaziran itu adalah saudara kepada syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Matlamat juga boleh dikelaskan berdasarkan tempoh masa. Matlamat jangka masa pendek boleh dicapai dalam masa seminggu atau beberapa bulan, tetapi tidak lebih daripada setahun. Contohnya adalah membeli pakaian baru atau menyimpan wang untuk pergi bercuti. Manakala matlamat jangka masa sederhana pula adalah matlamat yang boleh dicapai dalam masa setahun sehingga 5 tahun, seperti membeli kereta ataupun membayar hutang. Akhir sekali adalah matlamat jangka masa ranjang boleh dicapai dalam masa 5 tahun atau lebih, seperti ingin membeli rumah dan sebagainya. Ihsan mungkin mempunyai ketiga-tiga matlamat tersebut, tetapi pastikannya ia realistik. Sasaran yang terlalu tinggi mungkin akan mengecewakan dan menyebabkan kita mengabaikan terus matlamat tersebut. Manakala itu, matlamat yang kabur pula tidak akan memotivasikan kita. Matlamat yang tidak fleksibel pula sukar untuk dicapai, terutamanya dalam keadaan terdesak. Jadi biar apapun matlamat yang Ihsan buat, pastikan Ihsan mempunyai sedikit kelebaran untuk membuat perubahan yang perlu. Antara kepentingan dalam kita membuat penempatan dalam kewangan adalah untuk mendapatkan kestabilan kewangan. Jika perancangan kewangan dan perlindungan Ihsan dirancang dengan baik, pastinya kestabilan kewangan akan terjamin. Jadi kebarangkalian untuk Ihsan menghadapi masalah kewangan akan dapat dikurangkan. Kepentingan yang seterusnya adalah menggalakkan simpanan. Merancang kewangan sebenarnya salah satu cara untuk kita belajar menyimpan dengan bijak. Jadikan tabiat menyimpan satu disiplin bukan sahaja untuk diri sendiri. Galakkan juga rakan-rakan kita dan menyimpan wang lebihan saku yang ibu bapa kita beri. Akhir kata, Ihsan perlu ingat apa yang saya beritahu tadi, kerana perancangan ini adalah salah satu proses yang perlu dititik beratkan. Terima kasih. Jadi, langkah yang kedua yang mungkin Ihsan boleh lakukan untuk kita perbaiki lagi kita punya masalah pengurusan keuangan kita adalah dengan kita meningkatkan lagi pengetahuan tentang pengurusan keuangan. Meningkatkan pengetahuan di dalam sesuatu perkara ini termasuk di dalam ciri-ciri pengurusan di bawah kata kunci planning ataupun merancang. Sebelum kita merancang dengan bijak, kita perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya tentang sesuatu perkara itu. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita meningkatkan pengetahuan di dalam pengurusan keuangan kita adalah dengan kita bertanyakan kepada mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang perkara tersebut. Firman Allah surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, yang membawa maksud maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu perkara, kita dinasihatkan dan mesti mencari
mereka-mereka ini yang pakar dalam perkara tersebut supaya kita sentiasa berada di dalam jalan yang betul untuk kita melakukan sesuatu perkara itu. Jadi di manakah tempat yang sepatutnya kita nak cari mereka-mereka yang berpengetahuan ini? Okey, kita mungkin boleh mencari mereka ini melalui agensi pengurusan keuangan, kerajaan dan swasta, dan kita juga terdapat pelbagai bentuk informasi yang dapat diperolehi. Jadinya agensi tersebut juga menyediakan seminar ataupun kursus pengurusan keuangan dan hutang dalam usaha memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Di antara agensi yang terlibat seperti Unit Khidmat Nasihat Bank Negara Malaysia, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK dan Jabatan Insolvensi Malaysia. Kalau Ihsan di peringkat universiti, Ihsan juga boleh berjumpa dengan pihak kaunseling ataupun mereka-mereka yang menyediakan khidmat nasihat tentang pengurusan keuangan. Seperti yang kita tahu, universiti juga menyediakan banyak platform-platform seperti talk dan ceramah tentang cara untuk kita menguruskan keuangan kita dengan bijak. Jadi ini adalah satu kebajikan jika institusi perbankan, institusi pelajaran, institusi keuangan, tak kiralah sama dari sektor kerajaan dan swasta, untuk turut sama memainkan peranan dalam menyediakan program dan aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pengurusan keuangan. Jadinya, apakah pula kita punya usaha yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, ialah dengan kita meneruskan usaha untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan pengurusan keuangan, dan akhirnya pengetahuan ini akan membantu menguruskan keuangan kita dengan baik, dan apabila kita dapat menguruskan keuangan kita baik, kita boleh menyampaikan pula kepada orang lain. Jadinya kita dapat juga berkhidmat kepada orang lain dan pahala itu berkemungkinan akan berterusan. Jadi itu sahaja dari saya. Seterusnya, solusi kepada pengurusan kewangan dan hutang. Jadi, hutang bermaksud sesuatu barang yang bukan milik kita, yang kita pinjam daripada orang lain ataupun hak milik orang lain yang belum menjadi milik kita. Contohnya seperti wang, pinjaman wang daripada kawan dan juga pembelian secara kredit. Seterusnya, hutang yang dirancang secara teliti tidak menjadi suatu masalah. Hal ini kerana hutang telah menjadi suatu kelaziman pada zaman ini, dan kebanyakan orang telah melakukan hutang. Jadi yang menjadi masalah adalah hutang yang tidak dikawal secara rasional dan hutang yang berlebihan. Jadi saya bawakan hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menghancurkan dirinya. Di sini menunjukkan bahawasanya jika kita mengambil harta manusia, iaitu pinjaman, dan kita berniat jahat terhadapnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan balasan yang setimpal. Seterusnya, seperti saya katakan tadi, setiap individu tidak terlepas daripada hutang, seperti hutang kereta, hutang belajar, hutang rumah dan pelbagai lagi hutang. Jadi, saya ingin mengemukakan beberapa kaedah pengurusan hutang, iaitu kaedah pengurusan hutang ini telah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah SWT, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282, iaitu ayat yang paling panjang di dalam naskah Al-Quran yang menceritakan tentang hutang. Jadi intipati daripada ayat ini seperti yang pertama, jika seseorang itu berhutang, maka hendaklah dia menulis, sama ada yang memberi hutang dan penerima hutang. Kedua-duanya diharuskan untuk menulis. Seterusnya, disebutkan lagi dalam Al-Quran, iaitu menulis hutang dengan adil, iaitu kedua-dua belah pihak mestilah menulis dengan jujur. Seterusnya, untuk menguruskan hutang dan menguruskan
kewangan, seseorang itu hendaklah merancang keperluan dan kemahuan mereka, iaitu dapat membezakan di mana satu kemahuan dan mana satu keperluan. Hal ini dapat mengelakkan daripada seseorang itu membeli sesuatu yang tidak penting. Yang seterusnya ialah mengamalkan sifat al-qanaah, iaitu merasakan cukup. Jadi dengan kita mengamalkan sifat ini dapat membantu kita untuk merasakan bahawasanya kita telah pun mendapat nikmat yang cukup dan kita hendaklah mensyukurinya. Tidak meminta secara berlebihan yang tidak mampu untuk kita untuk kita selesaikan, untuk kita tanggung dan sebagainya. Jadi sekian, terima kasih. Langkah terakhir iaitu langkah keempat yang perlu dilakukan oleh ihsan adalah melibatkan ahli keluarga dalam pengurusan kewangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Menurut perspektif Islam, perlibatan keluarga dalam pengurusan kewangan adalah sangat penting, lebih-lebih lagi dalam kalangan pelajar. Ini adalah kerana beberapa pelajar masih tidak tahu cara yang betul untuk menguruskan kewangan. Dengan pantauan ahli keluarga, ihsan dan juga pelajar-pelajar lain yang mengalami masalah yang sama dapat menguruskan kewangannya dengan lebih efektif. Penglibatan ahli keluarga adalah bermaksud kita memberitahu ahli keluarga kita seperti ibu bapa, kakak atau abang supaya apabila kita ditimpa masalah seperti kekurangan wang untuk membeli bahan bacaan atau masalah hutang, ahli keluarga adalah orang yang terdekat yang paling mudah untuk pelajar meminta bantuan. Perkara ini juga boleh dikaitkan dengan cara planning dalam pembelajaran management. Prinsip POLC perlulah dititik beratkan agar seseorang itu tidak terpesong dari matlamat hidupnya, seperti mempunyai pengurusan kewangan yang sistematik dan tidak bermasalah. Sebagai kesimpulan, masalah kewangan kini tidak lagi menjadi suatu yang asing bagi masyarakat setempat dan bahkan penduduk dunia. Jadi, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk memantau dan mengawal perbelanjaan kita agar kita sentiasa dalam bajet kita dan tidak terbeban dengan hutang yang kita lakukan. Jadi saya akhiri dengan hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu sesungguhnya setiap umat mempunyai fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi.